Baik, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. Beliau telah derma sebanyak 300 kepada sebuah badan kebajikan. Jadual menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Chan. Okey, jumlah yang dia tuntut, cuba kita perhatikan dalam jadual. Individu RM9,000. Insurans hayat memang telah ditetapkan sehingga RM7,000, tapi Encik Chan tuntut RM5,800. Insurans perubatan hanya dihadkan RM3,000, Encik Chan tuntut RM1,700, dan yuran pengajian sendiri dihadkan sehingga RM7,000 sahaja, dan Encik Chan tuntut RM4,000. Baik, dia kata hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan dengan mengambil kira ribat cukai sekiranya layak. Baik, sekarang cuba kita tengok. Mula-mula kita kena cari dulu pendapatan bercukai Encik Chan. Pendapatan bercukai Encik Chan ialah jumlah pendapatan Encik Chan RM52,770 tolak dengan pengecualian cukai RM300 yang telah didermakan tadi, dan tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni kita tambah semua dan kita tolak. Okey, kita tolak dari jumlah pendapatan. Maka pendapatan bercukai bagi Encik Chan ialah RM31,970. Kemudian kita rujuk pada jadual pengiraan cukai pendapatan yang warna pink dalam buku teks tu. Okay, kita tengok gaji pendapatan bercukai dia ialah RM31,970 terletak di banjaran RM20,000 hingga RM35,000. Jadi pengiraan dia ialah RM20,000 yang pertama dikenakan cukai sebanyak RM150. Okey. Yang pertama dikenakan RM150, RM20,000 yang pertama. Kemudian baki dia, okey, baki cukai ke atas baki mestilah RM31,970 tolak dengan RM20,000 dan darat dengan peratus yang diberi dalam jadual, iaitu 3%. Kemudian pengiraannya akan dapat RM359.10. Kemudian kita kena pasti adakah Encik Chan layak untuk mendapat ribat RM400. Ya, memang dia layak sebab pendapatan bercukai dia RM31,970 tadi adalah kurang daripada RM35,000. Jadi dia tu layak untuk menuntut ribat sebanyak RM400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM150 tambah RM359.10 dan tolak RM400 untuk ribat. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan ialah RM109.10. Seterusnya kita akan belajar mengenai potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan iaitu PCB. Potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai tahun semasa dan ditolak setiap bulan. Okey, dia akan tolak setiap bulan berdasarkan gaji. Okey, jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri atau singkatannya ialah LHDN. Okey, pembayar cukai perlu membuat pembandingan antara PCB dengan cukai yang perlu dibayar. Okey, cuba kita tengok di sini. Jika cukai yang perlu dibayar tu lebih daripada PCB yang telah dibuat, bermakna bayaran cukai tidak mencukupi, tidak cukup lagi. Jadi bayaran cukai yang tidak cukup perlu dijelaskan semula kepada LHDN. Tapi kes yang kedua, cukai yang perlu dibayar tu adalah kurang daripada PCB, maknanya PCB potong banyak setiap bulan. Jadi berlaku lebihan potongan. Lebihan potongan PCB akan dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Baik, sekarang kita cuba tengok contoh 4 untuk lebih faham. Gaji tahunan Encik Lim RM74,000. Dia menuntut pelepasan individu RM9,000. Pelepasan individu RM9,000. Hayat dan KWSP RM7,000. Insurans perubatan RM1,325 dan rawatan perbelanjaan ibu sebanyak RM1,250. Kemudian dia dermakan sebanyak RM1,000 kepada pusat kebajikan. Setiap bulan
gajinya dipotong RM180 untuk PCB. Okey, setiap bulan dipotong RM180. Jadi ada dua persoalan di sini. Yang pertama, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, hitung cukai pendapatan. Sebelum hitung cukai pendapatan, kita kena tahu dulu pendapatan bercukai, iaitu jumlah pendapatan RM74,000, tolak pengecualian cukai, derma tadi, dan tolak pelepasan cukai. Kita tambah semua yang pelepasan cukai tadi, RM9,000 tambah RM7,000 tambah RM1,325 tambah dengan RM1,250 ditolak daripada jumlah pendapatan, maka pendapatan bercukai Encik Lim ialah RM54,425. Kemudian kita rujuk jadual PING, jadual cukai pendapatan tu, dan kita kenal pasti di mana terletak gaji Encik Lim ni, pendapatan bercukai Encik Lim ni, dan dia terletak, bila kita tengok dia terletak antara RM50,000 hingga RM70,000. Jadi RM50,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak RM1,800. Okey, cukai bagi RM50,000 yang pertama RM1,800. Cukai ke atas bakinya RM54,425 tolak dulu dengan RM50,000, kemudian darab dengan 14% yang seperti yang tertera dalam jadual. Jadi sebab tu kita darab dengan 14% di sini. Maka cukai atas bakinya ialah RM619.50. Kemudian kita kena fikir balik, adakah Encik Chan ni layak untuk mendapat ribat? Okey, oleh kerana pendapatan bercukai dia ialah RM54,000, jadi dia adalah lebih daripada RM35,000, maka dia tidak layak untuk mendapat ribat cukai. Jadi dari sini kita boleh buat pengiraan cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM1,800 tambah RM619.50 dan tolak sifar ribat. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM2,419.50. Baik, soalan yang kedua dia tanya tadi, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, perlu tak Encik Lim membuat bayaran baki cukai pendapatan, sebab dia menolak RM180 setiap bulan untuk PCB. Baik, kita tengok sini. PCB Encik Chan tu ialah RM180 sebulan darab 12 bulan. Jadi setahun dia telah bayar RM2,160. Bila kita tengok balik, cukai yang perlu dibayar ialah RM2,419.50. Jadi cukai yang perlu dibayar ni lebih banyak daripada potongan yang telah dibuat. Jadi berlaku bayaran cukai yang tidak mencukupi. Oleh itu, bayaran cukai yang tidak mencukupi ni kita kena bayar semula lah. Macam mana nak tahu banyak mana yang perlu Encik Chan bayar? Dengan cara cukai pendapatan yang perlu dibayar iaitu RM2,419.50 tolak dengan PCB iaitu RM259.50. Jadi Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 lagi kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tu tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya.